Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan daripada mana kita telah berhenti di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita masih berada di dalam bab berkenaan dengan jenis-jenis air. Seperti mana kita telah mengatakan pada minggu yang lepas, berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marat ulahunna biturab, akhrajahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim ibn Hajjaj, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing meminum daripada air seseorang daripada kamu, maka hendaklah kamu membasuh bekas tersebut. Yakni apabila seekor anjing minum daripada air di dalam bekas, yang mana air tersebut yakni merupakan air yang sedikit, maka Nabi SAW mewajibkan kita membersihkan bekas tersebut 7 kali, salah satu daripadanya dengan menggunakan tanah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan ulahunna biturab, pada basuhan yang pertama diwajibkan kita membasuh dengan tanah. Dan ini seperti mana saya mengatakan pada minggu yang lepas, berkenaan dengan apa-apa yang keluar daripada anjing, bahwasanya ia dikirakan sebagai najis mughalladah, najis yang berat. Jadi kalau sekiranya seekor anjing ini dia menjilat kaki kita ataupun bahagian badan kita ataupun pakaian kita, maka diwajibkan kita membersihkan tempat tersebut 7 kali bersihan. Salah satu daripadanya dengan kita menggunakan tanah. Barulah kita mengatakan tempat itu sudah suci. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, anjing dan khinzir dikirakan sebagai najis mughalladah, seperti mana yang ini kita mengatakan pada minggu yang lepas. Soalannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ibn Hajar Al-Asqalani, yakni penulis bagi kitab ini, beliau memasukkan bab najis dalam bab air pula? Kita sekarang ni di dalam babul miyah, yang mana kita membicarakan tentang air. Apa itu air mutlak, apa air musta'mal, apa air mutanajis. Ibn Hajar Al-Asqalani beliau menukilkan hadis berkenaan dengan apabila anjing ini dia menjilat ataupun meminum air daripada bekas salah seorang daripada kamu. Kenapa yang ini dia memasukkan di dalam bab air? Maka di sini kita mengatakan balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya. Nabi mengatakan idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Apabila air sampai kepada 2 kola, ia tidak akan mengangkat najis. Maka hadis berkenaan dengan anjing ini dia ada kena-mengena dengan hadis berkenaan dengan 2 kola, yang mana kita mengatakan apa-apa air yang kurang daripada 2 kola, kalau sekiranya sedikit najis dimasukkan ke dalamnya, maka semua air tersebut kita menghukumkan sebagai air mutanajis. Akan tetapi kalau air lebih daripada 2 kola dan termasuk najis di dalamnya, kita mengatakan air tersebut masih dihukumkan sebagai air mutlak dan dibolehkan bagi kita untuk kita bersuci dengannya. Jadi membawa yakni hadis berkenaan dengan anjing ini, apa yang kita fahamkan bahwasanya apa yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah air yang kurang daripada 2 kola. Yang ini kalau sekiranya seekor anjing meminum air yang kurang daripada 2 kola, maka Nabi SAW mewajibkan kita membasuh bekas air tersebut, menunjukkan kepada kita bahwasanya air tadi adalah mutanajis. Air tadi adalah mutanajis. Kesemua yang ini air menjadi najis hanya dengan apabila seekor anjing yang ini menjilat daripada air tersebut. Maka kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i kita mengatakan bukan saja air liur anjing ini najis mughalladah,
Tetapi kita mengatakan semua yang di bahagian anjing adalah najis. Bulunya adalah najis mughalladhah. Begitu juga dengan peluhnya, begitu juga dengan tainya, begitu juga dengan air kencingnya. Kesemuanya yang dihukumkan yakni sebagai najis mughalladhah, dan diwajibkan bagi kita untuk kita melakukan 7 basuhan apabila kita terkena najis daripada anjing ataupun khinzir. Baik. Minggu lepas saya membicarakan berkenaan dengan perbezaan ulama dalam masalah ini. Kita ada perbezaan di antara mazhab al-Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Malik, seperti mana saya mengatakan. Berkenaan dengan adakah anjing ini dia najis ataupun dia tidak najis. Kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i berpegang kepada hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan begitu juga Imam Malik meriwayatkan hadis di dalam kitabnya yakni Muwatta. Maka kita berpegang yakni kepada hadis ini. Akan tetapi kita ada perbezaan yang di dalam mazhab Maliki, yang mana mereka tidak mengiktibarkan najis ini sebagai najis. Anjing ini sebagai najis. Ini yang telah kita membicarakan. Dan daripada sebab yang Imam Malik ini dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan anjing yang digunakan untuk memburu. Allah mengatakan, fakulu mimma amsakna, maka makanlah kamu daripada mana yang digigit oleh anjing tadi. Ini dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala yang ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menggunakan anjing untuk buruan. Maka kita dalam Islam dibolehkan bagi seseorang Muslim untuk mengambil anjing kalau sekiranya dia nak menggunakan anjing tersebut untuk buruan ataupun untuk menjaga rumahnya. Dia letak anjing misalan di luar rumah, banyak pencuri misalan di kawasannya misalan. Jadi apa dia buat? Dia letak anjing ini di luar rumah, bukan dalam rumah, di luar rumah, supaya anjing ini dapat menghalau ataupun menakutkan ini pencuri dan perompak dan sebagainya. Begitu juga yang ini dibolehkan bagi seorang ini untuk mengambil anjing sebagai buruan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wa fakulu mimma amsakna, yakni makanlah daripada binatang buruan yang digigit oleh anjing tadi. Maka di sini yakni Imam Malik mengatakan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yakni menghalalkan bagi kita yakni binatang yang diburu, bagaimana dia mengatakan yakni anjing ini kita menghukumkan sebagai najis mughalladhah. Ini ada pembahasan. Cuma kita mengatakan dalil kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah ini, seperti mana Ibn Hajar al-Asqalani beliau menukilkan. Dan harus kita faham yakni Ibn Hajar sendiri mazhab Syafi'i. Ibn Hajar al-Asqalani, penulis yakni Fathul Bari, beliau ini seorang muhaddis yang besar. Tetapi dalam masa yang sama kita mengatakan beliau ini berpegang kepada mazhab al-Imam Syafi'i. Hari ini orang mungkin menanyakan yakni kenapa yakni seorang muhaddis yakni ikut kepada mazhab. Kita mengatakan muhaddis adalah muhaddis, mujtahid adalah mujtahid. Bukan semua muhaddis mujtahid, tetapi semua yang mujtahid muhaddis. Jadi ulama-ulama yang ini seperti Ibn Hajar, begitu juga dengan Imam Nawawi, begitu juga dengan Imam Ghazali, Imam Haramain, mereka ini adalah ulama besar. Akan tetapi mereka dalam madhab, mereka berpegang yang ini kepada madhab al-mujtahidin, madhab yang seperti yang ini mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i. Sebab ini ulama-ulama yang ini mujtahid, mereka bukan saja menghafal hadis, akan tetapi mereka dapat mengeluarkan hukum daripada hadis. Ini yang kita nak. Bukan maksudnya yang ini satu orang menghafal hadis, tetapi kita menanyakan hari ini apakah fahaman kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita mengatakan diwajibkan bagi orang awam mengikut kepada mazhab. Sebab orang awam yang ini bagaimana yang ini mereka baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum. Jadi berdasarkan dengan tafsiran yang ulama mujtahid, kita mengatakan diwajibkan bagi orang awam untuk balik kepada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang sampai kepada darajat ijtihad. Itu sebab kita mengatakan hari ini adalah daripada perkara yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan fahaman-fahaman ulama al-mujtahidin. Itu sebab kita mengatakan di sini diwajibkan bagi kita untuk kita mengikut kepada salah satu madhab yang mu'tabar dalam memahami hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misalnya, maka kita mengatakan ini adalah dalil yang dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang mengatakan anjing ini dia adalah najis al-mughalladhah.
maka diwajibkan kita membasuh bekas yang dijilat oleh anjing 7 kali basuhan, salah satu daripadanya dengan kita menggunakan tanah. Begitu juga dengan najis yang keluar daripada khinzir. Ini babi ini. Kita mengatakan khinzir ini dia adalah kias. Kita tidak ada dalil daripada Quran dengan sunnah berkenaan dengan bahawasanya khinzir ini najis mughalladhah. Akan tetapi ulama kita mereka mengkiaskan daripada anjing hukumnya sama yakni kepada khinzir. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dalam Al-Quranul Karim daging khinzir ini adalah najis. Maka ulama kita mengatakan khinzir ini sifatnya lebih dahsyat daripada anjing. Kalau sekiranya anjing mughalladhah, maka khinzir yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim sebagai najis, maka dia lebih berkelayakan yakni untuk kita menghukumkannya sebagai najis mughalladhah. Mereka mengkiaskan apa yang di dalam anjing kepada khinzir. Itu sebab hari ini kita mengatakan khinzir juga adalah najis mughalladhah. Apa-apa yang keluar daripada babi dan khinzir, maka kita mengatakan hukumnya sama seperti anjing. Ia berdasarkan dengan kias. Jadi kias ini dia adalah dalil. Kias adalah dalil dalam Islam. Kita dalam Islam dalil terbagi kepada 4 bahagian. Ini dalam ilmu usulul fiqh ini kita akan mengetahui perkara ini. Dan dalil-dalil dalam Islam ini yang kita mengatakan yang dipersetujui oleh semua ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bersepakat bahwasanya dalil dalam Islam terbagi kepada 4 bahagian. Pertama sekali adalah Al-Quranul Karim. Kedua adalah sunnah Nabi SAW. Ketiga adalah ijma' ulama. Dan keempat apa kita mengatakan sebagai kias. Jadi kadang-kadang dalam satu masalah kita tidak dapat ayat daripada Al-Quran, ataupun kita tidak jumpa hadis Nabi SAW, tetapi ulama kita mengeluarkan hukum. Bagaimana mereka mengeluarkan hukum? Daripada ijtihad. Maka mereka mengkiaskan satu hukum yang wujud kepada hukum yang seterusnya yang tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Jadi ini berdasarkan dengan kias. Kita ada ijma'. Ada perkara yang tidak wujud pada zaman Nabi SAW, tetapi semua ulama-ulama bersepakat atas sunnahnya melakukan perkara tersebut. Dan seperti mana misal yang saya memberikan berkenaan dengan salat tarawih 20 rakaat dan sebagainya, kita mengatakan ini adalah ijma'u sahabat. Ijma' oleh sebahagian oleh ulama-ulama yang umat daripada umat Nabi SAW. Dan kita mengatakan dalil ijma' ini adalah dalil yang lebih kuat ini daripada kias. Ini adalah 4 dalil yang disetujui oleh semua ulama-ulama Islam. Moga Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu kefahaman insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada hadis yang seterusnya. Nabi diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Berkata Ibn Hajar al-Asqalani wa an Abi Qatadah radhiyallahu an. Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau adalah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau daripada mereka-mereka yang menyertai peperangan Uhud. Dia merupakan daripada sahabat Nabi yang awal sekali yang beriman di dalam Islam. Maka beliau meninggal dunia pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan beliau dikenali sebagai pahlawan di dalam Islam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Maka beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil hirrati, berkenaan dengan kucing. Jadi tadi kita sebut ini tentang anjing. Kita mengatakan anjing ini dia adalah najis mughalladhah. Kalau sekiranya dia minum daripada bekas air yang sedikit, maka kesemuanya menjadi mutanajis. Dan begitu juga bekas air tersebut juga diwajibkan kita mencucinya 7 kali, salah satu daripadanya dengan menggunakan tanah. Ini adalah berkenaan dengan anjing. Bagaimana pula berkenaan dengan kucing? Adakah kucing ini sama hukumnya? Maka Ibn Hajar al-Asqalani beliau menukilkan riwayat berkenaan dengan kucing. Maka Nabi SAW dia mengatakan, pernah sebut ini tentang kucing. Nabi mengatakan innaha laisat binajasin, sesungguhnya kucing ini dia tidak najis. Kucing ini
dia tidak najis. Berbeza dengan anjing. Anjing najis. Kucing ini dia tidak najis. Kita dalam Islam kita mengatakan semua binatang-binatang yang hidup tidak najis. Bukan saja kucing. Kita mengatakan semua binatang-binatang yang hidup tidak najis kecuali anjing dan babi. Kaedah. Semua binatang-binatang yang hidup tidak najis kecuali anjing dan babi. Sama ada binatang ini kita boleh makan ataupun kita tidak boleh makan. Kucing adalah daripada jenis binatang yang kita tidak boleh makan. Disebabkan ada gigi taring dan sebagainya, dia memakan benda-benda yang kotor. Kita tidak boleh memakan kucing. Akan tetapi kucing ini apabila dia dalam keadaan hidup, dia suci. Dalam keadaan hidup kita mengatakan dia suci. Tetapi diharamkan bagi kita memakannya. Dan kalau sekiranya dia mati, maka dia menjadi bangkai. Dan semua bangkai kita mengatakan najis. Semua bangkai adalah najis kecuali 3 jenis bangkai, seperti mana kita mengatakan bangkai manusia, bangkai belalang, dan apa-apa yang tinggal di lautan. Selain daripada 3 perkara ini, kita mengatakan semua yang ini bangkai adalah najis. Walaupun lalat, walaupun semut, walaupun benda-benda yang ini yang kecil, kalau sekiranya dia dah mati, semua adalah najis. Dan semua binatang yang hidup adalah suci kecuali anjing dan babi. Jadi berkenaan dengan kucing ini, pertama sekali Nabi mengatakan laisat binajasin. Kucing ini dia tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Nabi mengatakan sesungguhnya kucing ini dia adalah jenis binatang yang banyak bergerak-gerak, yang ini sekitaran kamu. Tawafin. Nabi menyifatkan kucing ini sebagai tawafin. Ini tawafin ini asalnya daripada kalimat tawaf. Dalam bahasa Arab bila kita mengatakan tafa yatufu tawafan, maksudnya kita mengelilingi sesuatu. Tawaf. Itu sebab yang ini apabila kita melakukan tawaf yang ini di Kaabah, kita apa kita buat? Kita mengelilingi yang di Kaabah. Pusing dan kita pusing dan kita pusing. Nabi SAW menyifatkan kucing ini dia adalah daripada jenis binatang yang suka yang ini berpusing-pusing, berjalan-jalan. Maka hatta pada zaman Nabi SAW yang ini kucing wujud dan biasa masuk ke dalam rumah Nabi. Dan begitu juga dengan rumah sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi jenisnya adalah begini. Dia suka yang ini masuk dan keluar dan berpusing dan sebagainya. Jadi dia tidak sama yang ini seperti anjing, maka hukumnya adalah suci. Dan ini diriwayatkan oleh akhrajahul arba'ah daripada 4 muhaddis. Apabila Ibn Hajar mengatakan arba'ah, yang dimaksudkan adalah Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasai, Al-Imam Ibn Majah, dan begitu juga dengan Al-Imam An-Nasai, Ibn Majah, dan Abu Daud. Ini 4. Ini yang dimaksudkan di sini. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dan Imam Tirmidzi menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih ini dia adalah beberapa syarat yang padanya. Daripada syarat hadis yang sahih, sanadnya semua yang ini bersambungan. Ini yang pertama sekali. Dan semua mereka-mereka yang meriwayatkan hadis ini adalah udul, mereka-mereka yang boleh dipercayai. Dan hadis ini tidak mengandungi apa-apa kelemahan dalamnya, dalam segi illah ataupun dalam segi syadz. Maknanya tidak melanggar yang ini hadis yang lebih sahih daripadanya. Dan tidak ada perkara yang melemahkan hadis tersebut, walaupun perkara-perkara yang tersembunyi. Dan semua perawinya bukan saja boleh dipercayai, tetapi boleh menghafal dengan baik apa yang mereka meriwayatkan. Ini adalah daripada syarat kita mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Dan ulama-ulama hadis mereka berbeza pendapat berkenaan dengan syarat hadis sahih. Sebahagian daripada mereka keras ini apabila menerima hadis. Sebahagian daripada mereka tidak terlalu keras. Itu sebab kita ada lihat perbezaan ini ulama. Kadang-kadang Imam Bukhari ini mendhaifkan hadis, tetapi Abu Daud mengatakan hadis sahih. Jadi mana satu yang ini kita nak pilih? Kita mengatakan ini hadis yang sama, tetapi berbeza-beza yang ini hukumnya. Kadang-kadang ada ulama mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Ada ulama mengatakan ini hadis yang sahih. Ada ulama pula mengatakan ini hadis yang dhaif. Jadi mana satu yang ini kita nak mengambilnya? Maka kita lihat yang ini kepada kelebihan yang ini tiap-tiap mereka yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan di dalam perkara ini kita ada bahas yang sangat dalam yang ini berkenaan dengan perkara ini. InsyaAllah nanti bila kita ada masa, kita akan masuk dan membicarakan tentang
perkara-perkara yang bersangkut paut dengan mustalah hadis, insya-Allah. Selama yang ini kita membicarakan ini hadis dalam Bulughul Maram, kita akan membicarakan insya-Allah kalau sekiranya ada masa. Di sini saja kita berhenti. Kita berdoa moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita dibukakan pintu kefahaman dalam agama dan untuk kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واختم بصالحات أعمالنا وأجرنا يا الله يا كريم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.